Baiklah, hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Muamalat darjah 5. Jadi Ustazah minta semua siap sedia. Siap sedia keluarkan buku Muamalat. Okey. Kita teruskan. Hari ini tajuk yang kita akan belajar ialah Al-Bai'u. Apa itu Al-Bai'u? Jadi kita nak tahu Al-Bai'u ni apa? Jual, beli. Ada penjual, adalah pembeli. Sebab itulah namanya jual beli. Kalau jual saja, tak namalah jual beli. Ada pembeli je, tak ada penjual, nak beli apa? Nak beli barang yang nak dijual. Okey, jadi hari ini kita akan belajar jual beli. Okey, jenis-jenis jual beli awak akan tengok kat sini ada dua. Yang pertama ialah jual beli yang dibenarkan. Yang kedua ialah jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang terbahagi lagi kepada dua, iaitu jual beli yang haram dan tak sah. Dahlah haram, tak sah pula tu. Yang kedua, jual beli yang haram dan sah. Kenapa pula jual beli ni haram? Lepas tu sah pula. Selalunya benda haram-haram ni tak ada sah. Jadi apa itu? Awak akan belajar. Jangan risau, jangan terkejut. Okey. Awak tengok jual beli yang dibenarkan. Yang pertama, jual beli yang dibenarkan bai'ut tauliyah. Apa dia? Bai'ut tauliyah. Baiklah, kita tengok apa maksud bai'ut tauliyah. Yang pertama, jual beli yang dibenarkan ini bai'ut tauliyah. Maksudnya jual beli secara beri kuasa atau lantik. Maksudnya penjual itu menjual barang yang dia akan jual beli itu dengan cara menyebut harga asal, iaitu harga modal dia. Dia tak ada ambil untung. Dia memang harga modal dia RM50, RM50 lah dijual. Okey, faham? Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah bai'ul isyraq. Isyraq ni daripada perkataan syaraka. Syaraka ni kalau awak tengok kalau Melayu syarikat. Kalau syarikat ini apa? Perkongsian. Jadi jual beli secara kongsi atau sekutu. Maksudnya dia jual beli secara berkongsi dengan rakan partner dia, dengan rakan kongsi dia. Contoh dia beli rumah RM50,000, seorang tu RM25,000, seorang tu RM25,000. Itu maksudnya bai'ul isyraq, secara berkongsi. Okey, kita tengok pada yang ketiga, bai'ul murabahah. Okey, bai'ul murabahah ini apa? Jual beli secara saling beruntung. Maksudnya apa? Jual beli secara saling beruntung ni, maksudnya penjual ini dia memberitahu kepada pembeli harga asal dia dan dia bagi tahu berapa keuntungan dia. Contoh, Ali, aku jual dengan kau handphone ni RM100. Tapi harga datang dengan aku ialah RM80. Jadi aku untung RM20. Jadi Ali bercakap, okeylah, aku setuju, aku beli. Itu namanya bai'ul murabahah. Yang keempat pula, bai'ul muhattah. Sebut, bai'ul muhattah. Apa itu bai'ul muhattah? Iaitu jual beli secara harga lebih rendah atau rugi. Maksudnya, kebiasaanlah bai'ul muhattah ini ialah macam penjual, kita nak habiskan barang, stok-stok lama, kan? Jadi dah nak expire ke, jadi jual harga tu lebih murah lah, kadang-kadang sampai rugi. Jadi itulah maksudnya bai'ul muhattah. Dia cakap, aku jual jam tangan ini dengan yang aku beli harga RM100. Tapi aku jual dengan kau RM90 lah, aku rugi RM10, tak apalah. Jadi beli cakap aku beli. Jadi berlakulah akad jual beli. Okey, sekarang kita masuk pada jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang, macam saya cakap tadi, jual beli dilarang terbahagi kepada dua, iaitu haram dan tidak sah. Yang kedua, haram dan sah. Tapi kita tengok dulu jual beli yang haram dan tidak sah. Okey, jual beli haram dan tidak sah yang pertama ialah jual beli barangan yang tidak jelas. Tak jelas lagi barang tu. Maksudnya macam mana? Contohlah, awak ni nak jual buah. Jual buah yang masih belum masak lagi, masih putih kat pokok lagi. Kerana apa tak sah? Sebab awak tak tahu lagi buah itu sama ada akan menjadi ataupun tidak. Tapi awak dah nak cakap, okey, aku nak pokok buah durian kat pokok tu, aku cop yang tu. Tak boleh. Jadi jual beli barangan yang tidak jelas. Jadi haram dan tidak sah. Sebab tak jelas lagi kan, sama ada buah durian tu akan menjadi ataupun tidak. Mana tahu kena tebuk tupai kan. Jadi tak salah, haram jual beli macam tu. Yang pertama.
Seterusnya ialah jual beli munabazah dan mulamasa. Apa itu munabazah? Apa itu mulamasa? Okey, contoh munabazah ialah jual beli secara macam guris dan menang, yang di mana penjual itu mewajibkan untuk peserta tu membeli untuk penyertaan. Jadi dia wajiblah beli. Kalau tak dapat guris menang tu tak dapat hadiah, kan dah membazir kan. Kira macam berjudi lah tu. Yang kedua, pengertian jual beli mula masak ialah jual beli secara sentuhan dan awak tak nampak. Contohnya, barang tersebut dalam satu kotak gelap, tangan awak meraba saja dalam tu. Jadi, barang apa yang awak dapat, itu saja. Itulah hadiah awak. Jadi, kenapa dihukumkan haram? Kerana jual beli ini tidak sah. Kerana terdapat unsur perjudian yang mana pembeli tidak dapat membeli barang yang dia hendak kerana tak jelas. Dia nak hadiah tu, dia nak barang tu, dia nak handphone tapi dapat charger je. Jadi, apa? Itu dah sebagai perjudian. Yang ketiga ialah jual beli cengkeram. Apa itu jual beli cengkeram? Jual beli cengkeram ini maksudnya pembeli ini kena wajib bayar cengkeram. Cengkeram ni wang pendahuluan. Cuma yang tak eloknya kat sini, bila didahulukan wang pendahuluan, sekiranya barang itu tiada, maka duit pendahuluan itu tidak dikembalikan semula dan ia menjadi hak penjual. Jadi, apa yang berlaku ni? Rugilah, kesianlah kan orang yang membeli itu ditindas. Sebab itulah haram dan tidak sah. Kerana apa? Kerana menindas orang lain, menindas pembeli. Yang keempat ialah menjual barangan yang belum menjadi milik sempurna. Maksudnya apa? Jual beli barang yang belum menjadi milik penjual tu. Tapi hendak dibeli oleh pembeli. Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab barang tu penjual masih tak lagi terima. Jadi tak bolehlah adanya berlaku jual beli. Kalau berlaku juga, ini hukumnya haram dan tidak sah. Sebab apa? Awak tak pasti barang yang awak nak tu sama tak bentuk yang awak minta. Tak pasti kan? Jadi tak boleh. Tak boleh berlaku. Yang kelima ialah al-bai'atani fi bai'ah. Maksudnya memasukkan dua akad dalam satu masa. Contoh, saya bagi contoh. Penjual cakap, saya jual kereta ini dengan harga RM10,000 secara tunai. Tunai tu apa? Cash. Dan RM15,000 secara ansuran. Satu cash, satu lagi secara ansur. Maka pembeli berkata, saya bersetuju menerima jualan secara tunai dan ansuran. Tak boleh berlaku. Dalam satu masa ada dua akad. Dia mesti dalam satu masa satu akad saja. Okey, faham? Okey, kita masuk pada jual beli yang haram dan sah. Haram tetapi sah. Apa itu? Okey, kita tengok pada yang pertama. Jual beli atas riyah. Apa? Jual beli atas riyah, iaitu jual beli menjual haiwan yang dibiarkan tidak berperah susunya. Bila haiwan tu tak diperah susunya, maka bertambahlah berat kan binatang tu kan. Dan pembeli ini akan menyangka bahawa binatang itu memang banyak susu. Sedangkan pada masa biasa binatang tu, contoh kambing lah. Kambing tu tak banyak susu pun. Bila ada pembeli nak datang beli, barulah banyak susu dan dia tak perah susu ni. Dia biarkan je. Kenapa dia sah tapi haram? Kerana rukun-rukun dan syarat-syaratnya sempurna. Tetapi ia diharamkan kerana ada unsur-unsur pemalsuan. Ada palsu kan tadi kan? Dia tengok susu banyak ni. Kambing ni mesti sehat ni. Rupa-rupanya dia tipu. Okey? Yang kedua, jual beli an-najshi. Apa itu jual beli an-najshi? Iaitu jual beli secara memperdaya pelanggan. Contohnya jualan lelong. Lelong-lelong ni kan siapa yang tawarkan lagi banyak, dialah hak milik dia kan. Jadi penjual ni dia macam memperdaya dengan cara dia akan macam suruhlah adik-beradik dia ke kawan-kawan dia ke cakap, nanti kau cakap RM10,000, nanti ada dah orang lain naikkan lagi. Jadi kawan dia cakap RM10,000. Jadi yang lain akan, orang lain tengok, alamak RM10,000, aku kena naikkan lah. Jadi pelanggan dengar, pelanggan akan rasa bersaing, nak RM15,000. Jadi ada berlakunya penipuan dan dia berselindung daripada pembeli, daripada mengetahui perkara yang sebenar lah. Itu maksudnya.
Okey, kita tengok yang ketiga, jual beli al-hadir lil badi. Apa itu? Kenapa jual beli al-hadir lil badi ini haram tetapi sah? Kerana contoh peniaga ni dari bandar. Dia ambil alih jualan barang keperluan awam, contoh makanan lah, daripada peniaga kampung. Yang mana peniaga kampung ni dia sendiri nak jual kat bandar, tapi orang bandar ni dia macam perdaya. Perdaya orang kampung, jadi orang kampung tu pun jual lah dengan orang bandar tu. Tapi keuntungan lebih banyak pada orang bandar. Sedangkan orang kampung tu nak jual kat bandar, dia ambil alih. Kenapa dia haram? Kerana dia ada unsur-unsur menindas hak orang lain. Tu maksud dia. Okey, yang keempat ialah jual beli talaki ar-rukban. Apa itu jual beli talaki ar-rukban? Talaki ar-rukban ini ialah jual beli yang mana peniaga ni halang pengeluar barang daripada pendalaman, daripada orang kampung lah yang sedang dalam perjalanan membawa barang untuk dijual di bandar. Dia, orang kampung ni tengah dalam perjalanan nak pergi bandar ni, nak jual hasil kampung kan, sayur-sayuran dia semua tu kan. Tapi di pertengahan jalan dia dihalang oleh dihalang oleh peniaga yang daripada luar lah kan, menghalang mereka. Kenapa dihalang? Sebab dia nak dapatkan harga yang lebih murah. Tapi dia nak jual dengan harga yang mahal. Jadi menindas ni. Tak baik buat macam ni kan. Kesian orang kampung kan, baru nak hidup, dah kena perdaya. Okey, seterusnya jual beli al-ihtikar, yang di mana jual beli pada barang yang telah disorok terlebih dahulu dengan tujuan ia dapat jual dengan harga yang lebih tinggi. Contoh macam kes yang dululah, gula kan susah nak dapat. Jadi penjual ni dia sembunyikan minyak, dia sembunyikan tepung, dia sembunyikan. Bila dah tiada, orang dah tak tahu nak cari kat mana, dia akan naikkan harga. Bila dah naikkan harga, nak tak nak orang kena belilah kan, sebab tu keperluan asas. Jadi jual beli tu haram tetapi sah. Sebab apa? Sah sebab rukun dan syarat dia ada apa? Ada rukun, ada jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada akad kan. Sah tapi haram kerana apa? Ada unsur penipuan dan menindas orang ramai. Itu ialah jual beli haram dan sah.